Tajuk yang kami pilih ialah pengaruh sistem pentadbiran Inggeris ke tanah Melayu. Bagi pengenalan pengaruh sistem pentadbiran Inggeris ke tanah Melayu terbagi kepada 4. Dan yang pertama ialah sistem politik dan juga pecahan-pecahan sistem residen. Dan yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, adat dan budaya. Dan terakhir sekali, perdagangan. Dalam sistem politik, orang British mengenalkan sistem residen ke dalam 3 buah negeri kita, iaitu Negeri Sembilan, Negeri Selangor dan juga Negeri Pahang. Dan sistem residen ini merupakan salah satu antara perubahan penting yang berlaku di negeri-negeri Melayu selepas sistem residen diperkenalkan ialah tubuhnya Majlis Masyarakat Negeri. Majlis Masyarakat Negeri ditubuhkan bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara penting yang melibatkan pentadbiran negeri. Pada awalnya, ia ditubuhkan untuk membuat undang-undang dan menjadi badan kerajaan utama dalam menguruskan struktur percukaian. Keanggotaan majlis antara perubahan penting yang berlaku di negeri-negeri Melayu selepas sistem residen diperkenalkan ialah tubuhnya Majlis Masyarakat Negeri. Majlis Masyarakat Negeri ditubuhkan bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara penting yang melibatkan pentadbiran negeri. Pada awalnya, ia ditubuhkan untuk membuat undang-undang dan menjadi badan kerajaan utama dalam menguruskan struktur percukaian. Keanggotaan majlis tersebut ini terdiri daripada Sultan sebagai ketua, Residen British 12 orang, pembesar dan seorang wakil masyarakat 12 orang pembesar dan seorang wakil masyarakat Cina. Sultan ni secara rasmi mengesahkan pelantikan itu. Ini menunjukkan kuasa Sultan semakin diketepikan kerana Sultan tidak mempunyai suara langsung dalam majlis. Akhirnya, bidang kuasa seorang residen bukan lagi hanya menasihati, tapi lebih kepada memerintah dengan hak kuasa mentadbir. Itu sahaja dari saya. Pembentangan seterusnya akan diserahkan kepada Muhammad Rasulullah. Terima kasih Muhammad Imran. Seterusnya saya akan membahas berkaitan dengan pecahan-pecahan sistem residen. Struktur pentadbiran sistem residen dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu kampung, hakim, daerah dan negeri. Pentadbiran kampung diketuai oleh ketua kampung memainkan peranan dalam membantu Inggeris dalam menjalankan arahan-arahan. Beliau dibekalkan dengan kuasa kehakiman kerana Inggeris telah mewujudkan mahkamah ketua kampung. Yang pertama, mukim, iaitu gabungan beberapa kampung yang ditadbir oleh penghulu yang berkuasa ke atas beberapa buah kampung. Peringkat daerah pula ditadbir oleh pemungut cukai dan magistrat atau pegawai-pegawai daerah. Pentadbiran yang paling tinggi ialah negeri. Pemerintahan dijalankan oleh Sultan dengan nasihat residen. Pentadbiran residen dijalankan secara berasingan antara negeri-negeri. Meskipun sistem residen ini dianggap sebagai sistem pemerintahan yang tidak langsung, tetapi sebenarnya sangat sedikit panduan teratur dalam melaksanakan sistem itu. Residen yang dilantik tidak mempunyai perintah dan peraturan yang jelas untuk memandu mereka dalam melaksanakan sistem ini. Kejayaan seseorang residen itu lebih banyak bergantung kepada personaliti dan kemampuannya dalam mengendalikan hubungan dengan pemerintah perkara. Saya serahkan slide saya kepada Nur Syahin. Okay, saya nak cerita pasal pengaruh Inggeris dalam mengawal sistem pendidikan di Tanah Melayu. Okay, first, sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu, sistem pendidikan di Tanah Melayu ini bersifat tidak formal, iaitu pengajian Al-Quran dan keagamaan sahaja. Di waktu pertengahan kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu ni, sistem pendidikan berubah menjadi bersifat perkauman atau dipanggil vernacular. Hal ini kerana Inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru dan membawa kepada perbezaan sukatan pelajaran antara kaum. Okay, seterusnya, masyarakat Melayu ni tidak mendapat pendidikan yang sempurna macam kaum-kaum lain. Mereka hanya mendapat ilmu kemahiran sahaja. Seterusnya, di Tanah Melayu terdapat 4 jenis sekolah, iaitu Melayu,
Cina, Tamil dan Inggeris. Okey, sekolah Melayu ni terdapat dua bentuk persekolahan, iaitu keagamaan dan sekular. Sekolah ni hanya mengajar tentang hal keagamaan dan saya nak bagi tahu maksud sekular. Sekular ni maksud dia konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari segi agama atau kepercayaan agama. Sekolah ni kurang mendapat perhatian daripada pihak Inggeris sebab diorang nak kekalkan kestabilan dan diorang nak pastikan kaum Melayu ni terus tinggal di kampung sebagai. Seterusnya sekolah Melayu sekular. Sekolah ni diperkenalkan oleh pihak Inggeris melalui mubalik. Sekolah ni pula kurang mendapat perhatian daripada kaum Melayu sebab mereka takut terpengaruh dengan agama Kristian oleh orang mubalik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan slide berikutnya kepada Muhammad Zaini. Okey, terima kasih Nur Syirain atas penerangan anda tentang pengaruh sistem pendidikan. Okey, sekarang tiba masa saya untuk menerangkan tentang sistem budaya. Okey, sistem budaya ni ada terbagi kepada dua. Dan yang pertama adalah penghapusan sistem terah yang terbahagi pada 4 poin yang telah saya dapatkan. Okay, yang pertama adalah penghapusan sistem perhambaan yang di mana pada sebelum kedatangan British, raja-raja dan pembesar ini menggunakan rakyat sebagai hamba abdi untuk membina tembok, membina jalan, membina istana dan sebagainya. Okey, selepas kedatangan British, raja-raja tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan rakyat sebagai hamba abdi untuk kepentingan sendiri dan membawa masuk tenaga buruh seperti warga Cina dan warga India untuk menjalankan pekerjaan seperti pelombongan, peladangan dan pertanian. Okey, selepas itu British ini menamakan 3 kaum ini sebagai serampang 3 mata yang terdiri daripada bangsa Cina, bangsa India dan bangsa Melayu. Okey, selepas itu mereka ini, 3 bangsa ini telah bersatu padu untuk ingin memimpin tanah Melayu ini secara sendiri dan tiada lagi daripada pengawalan British. Dan pemimpin itu sendiri adalah dilantik oleh rakyat dan bukannya daripada British itu sendiri. Okey, untuk poin yang kedua adalah amalan mengutip cukai. Okey, sebelum datangnya British, raja-raja ini mengutip cukai daripada rakyat dan tak semua raja dan pembesar menggunakan hasil duit cukai itu untuk menolong rakyat itu sendiri. Ada yang menggunakan duit cukai itu untuk kepentingan peribadi. Tetapi selepas datangnya British ke tanah Melayu, British telah menetapkan satu undang-undang yang di mana rakyat dan pembesar itu sendiri harus membayar cukai kepada British. Okey, apa benefit yang kita dapat lepas bayar cukai kepada British? Okey, seperti yang kita tahu, British ini juga menubuhkan kerajaan yang sedia ada pada masa kini. Benefitnya adalah mengukuhkan ekonomi seperti menstabilkan seperti menstabilkan ekonomi negara dan membantu rakyat yang dalam kesusahan. Okey, poin yang kedua adalah menyumbang harta, seperti macam kita berkemampuan ataupun berharta, kita boleh memberikan harta kita sedikit kepada orang yang memerlukan, seperti orang yang dihambakan pada waktu itu. Okey, dan itu sahaja daripada saya. Saya serahkan video ini kepada Nur Irdina. Saya ingin menerangkan tentang pengaruh perdagangan British dalam tanah Melayu. Ekonomi merupakan faktor yang penting bagi membangunkan sesebuah pentadbiran.
apatah lagi untuk memperluaskan pengaruhnya di tanah-tanah Melayu. Antara pembaruan yang pihak British lakukan di tanah Melayu ialah pungutan cukai. Semua cukai dipungut oleh kerajaan negeri bagi bertujuan untuk memperbaiki keadaan keuangan dan perhutangan bagi negeri-negeri Melayu yang mengalami masalah kewangan. Ia juga untuk membayar gaji-gaji pihak kerajaan British. Allowance sara hidup juga dibayar atas nama Sultan dan bukannya oleh kerajaan British. Sebagai contoh, di Perak, matlamat utamanya ialah ekonomi bagi mewujudkan sesuatu pentadbiran yang sistematik dan lebih teratur. Selain itu, negeri-negeri Melayu kaya dengan bahan-bahan mentah seperti biji timah dan getah. Ia merupakan salah satu cara untuk memajukan ekonomi dengan lebih cepat. Antara negeri-negeri yang kaya dengan bahan mentah ialah Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Hal ini menyebabkan ia menarik perhatian pihak British untuk datang. Pihak British menggunakan kaedah kemasukan migran orang Cina dan India untuk memudahkan pekerjaan pelombongan. Biji timah merupakan perindustrian yang sangat maju berikutan revolusi perindustrian pada ketika itu. Sektor perdagangan dapat dimajukan disebabkan kebijaksanaan oleh pihak British dalam mentadbirkan di negeri-negeri Melayu. Hasil pelombongan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dieksport ke luar negara melalui jalan laut. Hal ini untuk membuat perkembangan ekonomi lebih maju. Dengan cara ini, terdapat banyak peluang pekerjaan yang dapat orang Melayu dan orang luar mendapat kerja daripada pihak British untuk menyara hidup mereka.